mungkin dapat satu pelajaran daripada surah yang kita baca pada malam ni. Tapi sebelum tu kita baca 3 surah ataupun 2 surah yang menjadi amalan Nabi SAW, itu surah As-Sajdah dan suratul Mulk yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak akan tidur melainkan setelah membaca 2 surah, iaitu surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Menunjukkan bahawa surah ni sangat penting. Sangat penting, dan salah satu hadis yang menyebut tentang fadilat surah ni, semua orang tahu dah pun. Cuma saya nak ulang saja. Ada satu hadis yang berbunyi, Inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran 30 ayah, 30 ayat, syafa'at li sahibiha, memberi syafaat kepada sahibiha, kepada sahabatnya, hatta ghufira lahu sehinggalah orang yang membaca, orang yang bersahabat dengannya diampunkan di akhirat kelak kerana syafaat surah ini. Maka surah tersebut ialah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk yang kita baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah yang kita baca. Ini hadis yang menjadi rujukan kepada kita semua, mengapa kita, yang menyebabkan kita selalu baca ataupun beristiqamah baca surah Al-Mulk. Cuma menariknya dalam hadis ni, dalam hadis lain sebut juga, tapi dalam hadis ni disebut salasuna ayatan syafa'at li sahibiha, 30 ayat memberi syafaat kepada sahabat ni. Sahabat ni kita sebut kepada liqa, kepada orang yang membacanya, ataupun kepada orang yang membacanya lah, kepada orang yang membacanya, tetapi dia menyebut kepada sahabat. Jadi ulama pun mengulas kenapa hadis ini menggunakan kata sahabat. Pertamanya kerana orang sahabat itu sendiri, dia menunjukkan betapa akrabnya seseorang dengan seseorang. Kalau setakat berjumpa sehari, sekali, 2 kali, maka tidak dipanggil sahabat. Sahabat ni ialah orang yang bila kita ketiadaan dia, kita merasa kesunyian, kita rasa sesuatu kehilangan, itu sahabat. Satu lagi ialah sahabat ni ialah orang yang kita faham dia dan dia faham kita. Itu sahabat. Jadi kalau setakat kita baca saja, sehinggakan kita nak mengambil pahala baca saja, kita tak ambil sedikit pengajaran yang ada dalam surah-surah yang kita baca ni, maka kuranglah dia punya kesannya kepada diri kita. Kurang kesannya kepada diri kita. Jadi kata ulama, sahabat ni ialah orang yang membacanya, orang yang memahaminya dan orang yang menghafaznya. Menghafaz surah Al-Mulk lah. Jadi kita kena naikkan level kita tu, daripada kita ni baca setiap malam dah bagus dah, alhamdulillah, mana banyak syukur dah, sebab ada orang nak baca tapi tak diberi kesempatan, tak diberi dorongan oleh Allah SWT nak baca surah ni. Walaupun baca surah ni tak sampai 10 minit pun, tetapi Allah tak pilih dia, tapi Allah dah pilih kita baca, alhamdulillah banyak-banyak. Lepas tu selain daripada baca, kita juga kena faham. Rugilah kita kalau dah kita berpuluh tahun kita baca surah ni menjadi amalan kita, tapi kita tak faham. Jadi kita kena belajar ataupun kena berusaha untuk faham. Yang ketiga, kalau boleh ataupun faham tu maksudnya faham tu sekali dengan dia punya tuntutan lah. Kalau yang haram lah, yang dihalal dihalalkan. Dan yang keempatnya, kalau boleh hafal. Itu kata ulama, barulah sampai tahap li sahibiha tu. Maksudnya sahabat ni yang bersahabat dengan surah Tabarak. Jadi kita tak bolehlah dengan duduk di tahap yang sama saja. Kita mesti upgrade sikit diri kita, daripada kita baca saja, kita faham, dan kalau boleh kita hafal supaya dia sebati dalam badan kita. Ramai dah kita dengar orang yang meninggal
keadaan tubuhnya tak hancur dan sebagainya, dan kelebihan lain lah bila kita cerita-cerita antara dia punya amalan dia dalam baca surah Tabarok ya. Okay. Jadi sebab tu rupanya Nabi baca surah Tabarok ni, surah Sajadah dan surah-surah lain yang menjadi amalan bagi dia. Kerana dalam apa? Kerana dalam surah tu sendiri banyak nilai-nilai yang kita kena ingat setiap hari. Contohnya dalam surah Tabarok ni, surah Al-Mulk ni, pada ayat yang pertama tu disebut Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia berkuasa kepada setiap sesuatu. Jadi hari-hari kita baca ni, Allah nak ceritakan bahawa apa sahaja kekuasaan, apa sahaja kelebihan itu semuanya milik Allah SWT. Makhluk tak ada kelebihan pun. Kalau kita baca surah Tabarok setiap malam, baca surah Tabarok tapi dalam diri kita ada kesombongan, maka kita belum bersahabat lagi dengan surah Tabarok. Kalau kita baca surah Tabarok setiap malam tetapi kita masih lagi menghina orang kerana kita rasa mereka lebih rendah daripada kita, maka kita belum bersahabat lagi dengan surah Tabarok. Begitu Ataupun kalau kita ada sedikit kejayaan tapi kita rasa kejayaan tu dengan sebab usaha kita sendiri, maka sebenarnya kita belum bersahabat dengan surah Tabarok. Kerana Allah SWT dalam ayat dia sebut setiap kekuasaan, kelebihan, ada apa fadilat pun semuanya milik Allah SWT yang ada pada kita. Itu hanya secebis yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi satu ayat ni pun dia basuh kita. Dia basuh kita setiap kali kita terasa untuk meninggi diri. Setiap kali kita terasa bahawa kejayaan itu adalah milik kita, yang kita buat, sebenarnya tidak, kerana semuanya itu bergantung kepada Allah SWT. Dan dalam surah lain disebutkan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya manusia itu dia cenderung untuk melampaui batas bila mereka rasa mereka tu banyak ataupun ada harta yang banyak, kaya dan ada kelebihan. Sedangkan ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Allah mereka akan kembali. Jadi satu ayat dalam surah Tabarok ni saja sebenarnya dia boleh meruntuhkan ego kita. Dia boleh menghilangkan ego kita jika kita faham. Jika kita faham akan tuntutan dia. Segala apa kelebihan yang kita ada, semuanya adalah milik Allah SWT. Hakikatnya ialah Allah SWT. Jadi kalau orang yang ada visi akhirat, dia tidak memandang kelebihan yang ada pada diri dia tu sebagai satu kelebihan, bahkan satu benda yang akan dipertanggungjawabkan. Dia tak anggap pun satu kelebihan, satu nikmat, bahkan satu benda yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi moga kita baca surah Tabarok ni, surah Al-Mulk, surah Waqi'ah, surah Sajadah hari-hari. Allah SWT mengizinkan diri kita ini untuk lebih baik. Tak betul lah kalau kita baca surah Tabarok ni hanya semata-mata untuk mendapatkan fadilat dia. Dapat fadilat tu dapat fadilat, tetapi dengan sebab kita mengambil pengajaran dan tadabbur itu, maka kita punya nilai itu lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. السلام